محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Mirdas al-Aslami radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadhhabu as-salihun al-awwal fal-awwal ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Mirdas al-Aslami radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, yazhabu as-salihun al-awwal fal-awwal. Nabi kata orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik-baik akan meninggal, akan mati, akan habis satu generasi kepada satu generasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Nabi kata menjelang kiamat, lagi nak dekat kiamat, lagi korang orang-orang yang soleh. Korang kok mana? Mati. Mati tak ada ganti. Orang dulu kata pasal tumbuh hilang berganti, tapi orang soleh ni bila mati dia tak ganti. Atau mai kematian ni dia makin tawang, dia makin tawang, dia makin tawang. Ilmu makin kurang, dia makin kurang, dia makin kurang. Sehingga kan hari ini kalau kita nak cari orang sealim dan sesoleh, imam-imam mazhab, kita kata tak ada. Kita nak cari orang seumpama Imam Abu Hanifah, tak ada. Kita nak cari orang yang sealim Imam Malik, tak ada. Kita nak cari orang yang sewarak Imam Syafi'i, tak ada. Kita nak cari satu orang yang baik seumpama Imam Ahmad bin Hanbal, tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq 1400 tahun dulu, Nabi kata yazhabus salihun al-awwal fal-awwal. Nabi kata orang-orang yang saleh, golongan yang kata as-salihun, golongan ni mereka akan mati satu lepas satu lepas satu lepas satu, tak ada ganti. Kata Nabi, wa yabqa husala ka husalati sya'ir aw at-tamr. Nabi kata maka tinggal, maka yang baki, yang ada adalah husala, hampat. Husala ni boleh kita terjemah kata sisa, belen, ataupun dalam terjemahan dia kata hampat. Dah habis dah orang yang betul-betul alim, orang yang betul-betul warak, orang yang betul-betul soleh, dah tak ada. Maka wa yabqa husalatun ka husalati sya'ir aw at-tamri. Nabi kata maka tinggallah di atas dunia ni orang-orang yang hampas. Seperti mana mereka ni macam hampas syair ataupun hampas tamar, hampas tebu, kalau kita kata mudah faham. La yubalihimullahu balah. Nabi kata bila dah sampai macam tu, Allah tak pedulilah. Dan Allah tidak menghargai mereka ni dengan nilai yang sedikit sekalipun. Maknanya Tuhan tak pandang dah apa nak tinggal ini. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa
apa yang Nabi sebut nampak depan mata. Depan mata nampak ini. Ada pun orang-orang alim yang habis masa dengan berbalas. Bukan orang-orang alim yang habis masa dengan berdakwah. Bukan orang-orang alim yang habis masa dengan berkorban. Bukan orang-orang alim yang habis masa kerana agama Allah. Tapi dia tinggal suka berbalas, suka mencetuskan satu benda yang kemudiannya menjadi isu perbalasan yang akhirnya membawa kerugian kepada semua pihak. Dia yang berbalas pun tak untung apa, masyarakat yang tumpang mendengar pun tak dapat apa. Berbeza dengan ulama-ulama dulu, perselisihan di kalangan mereka ini khilaf yang dihormati. Sama-sama Imam Zahab tu pun tak pernah siapa condemn siapa. Sebaliknya masing-masing hormat menghormati. Keadaan itu sudah tidak ada dalam masyarakat pada hari ini. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ishtara rajulun min rajulin aqara, fawajada alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarrah fiha dhahab, faqala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh dhahabak, إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. فقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية. قال أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه فتصرفا، أو كما قال حديث صحيح متفق عليه. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi berlaku satu zaman dulu. Nabi kata, satu orang laki-laki beli tanah daripada satu orang yang lain. Nabi cerita kat sahabat, Nabi kata satu time dulu ada jadi dua orang laki-laki, seorang jual tanah, seorang beli tanah. Macam tu. فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرح فيها ذهب. Kawan yang beli tanah ni, bila dia dah beli, dia balik hidup cangkui tanah tu. Cangkui dalam tanah tu, dia jumpa satu bekas. Dalam bekas tu ada emas. Itu ceritanya. Nabi beritahu dekat sahabat. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh dhahabak, innama ishtaraitu minka al-ard walam ashtari al-dhahab. Maka bila dia beli tanah, dia balik di rumah, dia cangkui, dia nak cucuk tanam di tanah tu. Cangkui jumpa satu bekas. Tengok dalam bekas tu ada emas. Dia ambil emas tu pergi bagi dekat kawan hak jual tanah tu. Dia kata dekat kawan ni, dia kata tanah aku beli tu, aku cangkui kerana nak bercucuk tanam. Tiba-tiba aku jumpa satu bekas. Dalam bekas tu ada emas. Emas ni hang punya. Dia kata ambil balik. Dia lurus, dia jujur, dia amanah, dia orang betul sampai macam tu sekali. Kalau kita alhamdulillah kan, alhamdulillah lah aku beli sekali. Jumpa saja Allah nak bagi kat aku. Kita kata lalu kita Nabi cerita insiden ni, Nabi cerita kejadian ni. Nabi kata berlaku satu zaman dulu, dua laki-laki, satu jual tanah, satu beli tanah. Syekh yang beli tanah ni dah beli balik cangkui nak cucuk tanam, jumpa satu tepayan, satu benda dalam tanah tu, dalam tu ada emas. Dia jumpa tu, dia dukung tepayan tu buat pergi balik kat kawan nak jual ni. Dia kata aku beli tanah hang hari tu, dalam tanah tu aku jumpa emas ni hang punya. Dia kata faqala alladhi lahul ard innama bi'tuka al-ardha wa ma fiha. Tuan tanah hak jual ni pula, bila kawan ni dukung main terpayah main kat dia, dia kata aku tak boleh terima. Aku jual kat hang tanah, maknanya dengan segala benda yang ada atas tanah, segala benda yang ada dalam tanah, semua tu kira hak hang. Dia kata
Kalau kita pula jadi kawan dia, Allah terima kasih banyaklah dukung supaya tu pergi bubur dalam bilik tidur buah katil. Itu dia lah beza kita dengan orang dulu. Beza dia dulu. Baik. Walam ashtari zahab. Dia kata ambil lah dia kata. Aku jual tanah, aku jual segala-gala apa yang ada dalam tu. Maka aku tak boleh ambil rahmat ni. Wa qala lal fatahakama ila rajul. Maka depa tahu payah macam ni. Kau hak beli tanah ni pun tak mau ambil, kau hak jual tanah pun tak mau ambil. Hak beli tanah kata mah ni kepunyaan kawan yang jual tanah, kawan yang jual tanah kata dah kepunyaan hang pasal hang dah beli dah. Tak selesai benda ni. Fatahakama ila rajul. Maka dua-dua sekali pergi cari satu orang yang boleh dipercayai dalam kampung mereka. Pergi dekat satu orang yang boleh dipercayai untuk nak suruh kawan tu jadi hakim, selesaikan masalah mereka. Faqala alladhi tahakama ilaihi. Kawan yang dipilih sebagai hakim ni kata, dia kata alakuma walad. Dia kata ni empat orang ni ada anak dah. Qala ahaduhuma li ghulam. Seorang kata saya ada anak jantan seorang. Wa qala al-akhar li jariyah. Seorang lagi pula kata saya ada anak perempuan seorang. Kawan hak beli dengan kawan hak jual ni, seorang ada anak jantan, seorang ada anak perempuan. Qala, kata kawan yang jadi hakim ni, dia kata ankihan ghulaman jariyah. La macam ni, bagi anak jantan hang kahwin dengan anak perempuan dia ni. Hakim ni kata, wa anfiqa ala anfusihi wa anfiqa ala anfusihima minhu faqad sarrafa. Maka dia kata mai hak jumpa ni bagi buat belanja anak-anak apa dua orang. Maka keputusan itu diterima oleh dua-dua orang. Betul? Kalau kita pula jadi hakim, kita kata apa pula? Hang tak mau, okey? Betul kompon tak mau, ha? Lain balik ni hang pun serba tak mau, ha? Tak apa dah tinggal kat saya, kita tengok macam mana nak buat. Kalau kita jadi hakim, kita jadi orang jual tanah pun tak betul, kita jadi orang beli tanah pun tak betul, kita jadi hakim pun tak betul. Pasal apa? Pasal kita tak betul. Itu masalah dia. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis ni dia nak tunjuk dekat kita betapa satu masa dulu ada orang yang lurus, yang jujur, yang amanah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kanat imra'atani ma'ahuma ibnatahuma kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma ja'a dhi'bu fadhahaba bibni ihdahuma faqalat li sahibatiha innama dhahaba bibnik wa qalat al-ukhra innama dhahaba bibnik fatahakama ila Daud faqada bihi lil kubra fakharajata ala Sulaiman ibn Daud faakhbaraka faqala Sulaiman uktuni bisikin ashukkuhu bainahuma faqalat as-sughra la taf'al rahimakallah huwa ibnuha faqada bihi lis-sughra atau kama qala muttafaqun alaih. Ini pula hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, ada satu kes dua orang perempuan. Satu hari dua-dua ni keluar ke satu kawasan lapang bawa anak seorang satu. Dua perempuan. Tiap-tiap seorang ni bawa anak keluar pergi ke satu kawasan lapang nak bagi anak-anak main. Yang mak dua orang ni duduk, bagi anak dua orang duduk main. Ja'az zikbu, tiba-tiba main pekok serigala. Fadhahaba bibni ihdahuma, serigala tu dibaham salah seorang daripada budak ada dua orang. Mak ni bawa anak kecil dua orang pergi lepas bagi main di padang. Mak duduk di tepi padang. Tiba-tiba muncul satu serigala, dia faham
seorang. Budak ni kok lari. Begitu. Faqalat li sahibatiha innama dhahaba bibnik. Maka kata salah seorang daripada perempuan ni, hak mak ni, oh, dia kata serigala faham anak hang, dia kata. Wa qalat al-ukhra innama dhahaba bibnik. Hak seorang lagi pun kata dak, bukan anak aku, anak hang, dia kata. Ada jadi macam tu pula. Budak kecil muka apa? Mai serigala bahan awak lari, tinggal seorang ya budak. Jadi mak ni pakai tu kata hak tinggal tu anak dia, hak lari tu anak kawan lain. Macam tu jadi. Fatahakama ila Daud alaihi salam. Masa tu zaman Nabi Daud alaihi salam. Dan Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman mereka hidup sezaman. Nabi Daud bapa, Nabi Sulaiman anak. Mereka dua-dua hidup sezaman. Maka kisah ni dirujuk kepada Nabi Daud alaihi salam. Faqada bihi lil kubra. Nabi Daud dia tengok dua orang ni. Dia kata lah ni anak tinggal ni, dia kata anak kepada perempuan yang lebih tua umur. Dia ambil jalan macam tu lah. Dia kata kerana dia pun tak tahu anak tinggal ni anak siapa. Dia tengok antara dua perempuan ni, satu tua sikit, satu muda sikit. Dia kata anak ni anak kepada hak tua sikit. Fakharajata ala Sulaiman ibn Daud alaihi salam fa'akhbaratahu. Tak puas hati. Dirujuk pula kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Cerita balik benda yang jadi macam ni, macam ni, macam ni. Faqala Sulaiman, kata Nabi Sulaiman pula, "U'tuni bisikin." Sulaiman kata tak apa, lah ni macam ni. Oleh kerana dua-dua mengaku kata anak ni anak mereka, Nabi Sulaiman kata tak apa, buat main pisau kat aku. Bawa main pisau dekat aku. Asyuquhu bainahuma. Aku nak belah budak ni. Ambil seorang sebelah. Sulaiman kata begitu. Dah orang main rujuk dia, suruh dia jadi hakim. Masa tu DNA test semua tak ada. Kalau ada senang, hantar pergi. Dia buat DNA test. Okey, sebenarnya anak ni anak kawan ni. Zaman tu tak ada. Bila tak ada, Nabi Sulaiman kata apa? Dia kata lah macam ni lah. Dua-dua kata anak dia. Bawa main dekat aku pisau. Dia kata asyuquhu bainahuma. Aku nak belah dua budak ni. Ambil seorang sebelah balik. Faqalat as-sughra la taf'al. Perempuan muda sikit ni, dia kata dekat Nabi Sulaiman, dia kata la taf'al. Jangan, dia kata jangan. Oh, dia kata sayang budak ni, kesian kat budak ni. Jangan duk buat macam tu dekat dia. Jangan duk belah budak ni. Rahimakallah wa huwa ibnuha. Bila dia kata lagu tu, dia kata mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Tak apalah, anak ni bagilah dekat perempuan tua ni. Tak apalah, jangan buat bagi budak ni sakit, jangan buat budak ni cedera, jangan sampai budak ni jadi apa-apa. Tak apalah, bagi dekat hak tua ni, bagi kat kata anak ni tak apa. Tak ambil kat saya pun tak apa. Nabi Sulaiman alaihi salam bila tengok lagu tu, faqada bihi lis-sughra. Dia kata kalau lagu tu, budak ni anak hang sayang dekat dia. Dia kata. Maka dia buat keputusan budak ni anak kepada perempuan hak muda sikit tadi. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ambil yang kita. Masyarakat akhir zaman ini adalah masyarakat yang makin kurang. Orang yang luwih hati dengan Allah, dengan Islam. Makin kurang. Ada banyak dalam masyarakat hari ini adalah orang yang luaran dia mungkin nampak tenang. Tapi Nabi kata wa qulubuhum qulubuz zi'ab. Hati mereka hati serigala. Itu keadaan akhir zaman. Kadang-kadang kita tengok satu orang, kita tengok zahir dia, kita duk sangka okey. Tapi Nabi kata menjelang akhir zaman, orang yang hampa tengok zahir dia nampak okey pun, qulubuhum qulubuz zi'ab. Ada di kalangan mereka ini yang hati mereka ni hati serigala. Maknanya hati yang pelahap, yang lapang, yang nak faham apa saja yang ada di depannya. Jadi oleh kerana kita ditakdirkan Allah hidup dalam zaman yang nampaknya macam akhir zaman ini, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah, perbetul diri. Mana-mana yang tidak salah kita, perbetul, dan sentiasa minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampun kita, Allah ampun semua orang yang ada di dunia kita. Mudah-mudahan kalimah itu memberi manfaat kepada kita semua.
kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 53. Muka surat 53. Bab ma jaa fi salat qabla al-maghrib. Itu bab yang datang pada menyatakan sembahyang qabliyah maghrib. Ketahuilah saudaraku, ada pula sembahyang sunat antara bab dan qamat sembahyang maghrib. Dia kata nak sembahyang maghrib antara bab dengan qamat tu, Nabi kata ada satu sembahyang di antara bab dan qamat sembahyang maghrib ni. Maka itulah dinamakan sembahyang qabliyah maghrib. Maka sembahyang ini ada khilaf ulama padanya. Ini yang kita cerita sikit bulan lepas. Kan dalam ramai-ramai kita ni masing-masing dengan masing-masing punya fahaman dan masing-masing punya pegangan. Cuma ada di kalangan kita ni yang boleh bertolak ansur, dan ada di kalangan kita ni yang syadid dengan fahaman dia. So yang boleh tolak ansur tak ada masalah apa. Dia faham kata tidak ada satu nas yang betul-betul kuat yang jelas mengatakan Nabi buat qabliyah maghrib. Yang ada tak menyebutkan kata Nabi buat qabliyah maghrib, maka dia tak mau buat, dia kata. Tapi orang nak buat dia tak kata. Itu satu golongan. Ada satu golongan lagi dia pegang kata tak ada, kalau buat bid'ah. Dia kata bila orang buat dia fikir dia nak telah kawan tu. Ini satu golongan dan sentiasa ada dalam masyarakat kita sampai bila-bila. Kita nak tengok malam ni apa cerita sebenar-benar tentang sembahyang qabliyah maghrib ni. Dia kata maka sembahyang qabliyah maghrib ini ada khilaf ulama padanya. Kata setengahnya sunat dan kata setengahnya tiada sembahyang qabliyah maghrib itu. Satu kata sunat, satu kata tak ada. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini setengah daripada hadis yang menunjukkan tuntut buang. Dan dia kata di sana ada satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang mengatakan ada qabliyah maghrib ini. Maka bunyi hadisnya, dia kata an Abdullah ibn Mughaffal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adhanaini salatun liman syaa. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, antara dua bab, dia panggil dua bab, bab dengan qamat, dia panggil dua bab. Kan kita panggil hak mula tu bab, hak sebelum sembahyang tadi qamat. Tapi ada hadis yang menggunakan perkataan dua-dua tu azan. Hak tadi pun hak bang tu pun azan, hak qamat tu pun azan. Kerana hadis ni lah timbul khilaf dalam satu hal lain. Mazhab Hanafi, kalau tuan-tuan ada kawan-kawan apa nama yang bermazhab Hanafi, kalau di India ramai Hanafi, depa qamat pun macam bang. Depa qamat pun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Depa tarjih tiap-tiap kali. Kita bila qamat Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita satu-satu. Tapi dalam mazhab Hanafi dia tarjih maksud dia ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia qamat macam tu. Pasal apa? Pasal dia pegang kepada hadis Abdullah bin Mughaffal yang mengatakan baina kulli adzanaini salat. Di antara dua azan, hak nu azan, hak ni azan, maka qamat pun serupa azan, serupa bang mula juga. Itu khilafnya berlaku di situ. Baik, di sini dia kata, dan antara dua bang, yakni dua azan, yakni bang dan iqamah itu ada satu sembahyang, yakni bagi siapa yang hendak melakukannya. Nabi kata begitu. Di antara bang dan juga qamat ada satu sembahyang, Nabi kata. Dan hadis ni umum. Oleh kerana itu sebahagian ulama kata dalam apa sembahyang sekalipun antara bang dengan qamat ada sembahyang sunat qabliyah. Karena dia berpegang kepada hadis ni.
Baik, dia kata tersebut pula di dalam Sahih Muslim. 3 kali Nabi bersabda yang demikian. Maka kali yang akhir sabda Nabi, liman sya'a, bagi siapa yang nak. Dalam hadis Muslim, Nabi kata apa? Nabi kata baina kulli azanaini salat. Nabi kata baina kulli azanaini salat. Nabi kata lagi baina kulli azanaini salat. 3 kali Nabi ulang. Di antara bang dengan qamat ada semayang. Antara bang dengan qamat ada semayang. Antara bang dengan qamat ada semayang. Liman sya'a. Nanti kita pada siapa yang nak buat, boleh buat. Itu hadisnya. Baik. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Az-Zubair. Dan kata Abu Isa lagi, bermula hadis Abdullah bin Mughaffal itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Itu asalnya. Hadisnya macam itu. Masalah semayang sunat qabliyah maghrib dan hukumnya. Kata At-Tirmizi, sesungguhnya telah bersalah-salahan sahabat Nabi SAW pada sembahyang qabliyah maghrib itu. Bukan kata khilaf ni berlaku di kalangan ulama mazhab saja. Bukan kata khilaf ni berlaku sampai kita hari ni saja. Dia kata khilaf ni berlaku sejak daripada zaman sahabat dulu lagi. Pasal apa? Pasal hadis ni Nabi ucap zaman tu. Maka sahabat yang dengar ni ada faham macam ni, ada faham macam ni. Maka khilaf ni dia kata berlaku sejak daripada zaman sahabat Nabi SAW. Maka tiada memikir oleh setengahnya akan adanya sembahyang qabliyah maghrib itu. Sebahagian sahabat kata tak ada qabliyah maghrib. Sahabat sendiri. Dan diriwayatkan daripada bukan seorang daripada sahabat Nabi SAW bahawasanya mereka itu sembahyangkan sunat dahulu daripada maghrib 2 rakaat antara bang dan qamat. Dan dia kata ada sahabat yang buat qabliyah maghrib 2 rakaat ni. Sahabat sendiri ada buat ada tak buat. Begitu. Dan kata Ahmad dan Ishaq, jika semayang seseorang akan keduanya, maka ialah yang elok. Dan ini di sisi keduanya adalah sunat. Kata Imam Ahmad, dia kata buat pun tak apa, bahkan buat juga itu. Dia kata begitu. Masalah sembahyang dahulu daripada maghrib dan ikhtilaf padanya. Kata Imam Nawawi di dalam beberapa riwayat hadis menunjukkan sunat 2 rakaat antara bang, maghrib dan sembahyang maghribnya. Dan pada masalah ini ada 2 wajah bagi ashab kita, bagi ashab Syafi'i. Bermula yang lebih masyhurnya di sisi Imam Syafi'i, dia kata tiada sunat. Di kalangan ashab Syafi'i, di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, mereka lebih suka kata qabliyah maghrib itu tidak sunat. Macam tu. Dan yang lebih asah di sisi ulama muhaqqiqin, disunatkan kerana beberapa hadis. Ada juga yang kata sunat. Dia begitu lah. Sunat kata tak sunat, kata sunat kata tak sunat. Benda ni benda khilaf. Itu maksud dia. Dan pula pada masalah ini ada 2 mazhab bagi salaf. Maka telah sunatkan akan keduanya, yakni 2 rakaat qabliyah maghrib itu oleh satu jamaah daripada sahabat dan tabi'in dan daripada yang mutaakhirin, iaitu Ahmad dan Ishaq. Dan tiada sunatkan keduanya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab dan Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib dan lain-lain daripada sahabat. Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Uthman, Sina Ali semua, mereka kata qabliyah maghrib ini tidak sunat dan mereka tak buat. Ada jadi begitu. Jadi kita bila kita mengaji ni, kita dengar, kita timbang ambil. Balik kepada hadis Nabi tadi, Nabi kata apa? Liman sya'a. Siapa nak buat-buat. Cuma kita dah tahu dah secara pasti bahawa sahabat-sahabat yang kanan ni, Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Uthman, Sina Ali ni semua kanan. Ni semua kanan, khulafa ar-rasyidin. Mereka tak buat qabliyah maghrib. Jadi kalau kita dah dengar macam tu, kita pun ambil satu keputusan. Kalau macam tu, kita tak buat lah. Pasal apa? Pasal aku yakin siapa yang lebih faham apa yang Nabi bagi tahu ni selain daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita ambil macam tu, Abu Bakar As-Siddiq, tak payah cerita panjang pasal dia ni. Kalau dia tak buat, mana dia lebih faham tentang hal yang diajak oleh Nabi daripada lain-lain orang. So kalau macam tu, aku pun ingat tak mau buat.
Tapi kalau ada orang lain nak buat, balik kepada hadis Nabi, liman syaa. Siapa nak buat dia buat. Begitu ceritanya. Baik. Dan Malik dan kebanyakan fuqaha, dia kata tu dia. Dan Imam Malik sendiri pun sependapat. Dia kata tidak ada sunat qabliyah maghrib. Tak perlu buat, dia kata. Dan kata An-Nakhai ialah bid'ah. An-Nakhai dia langgar di kasar lagi. Dia bukan takat dia tak buat, dia kata kalau buat bid'ah, dia kata. Tuan-tuan tengok di kalangan ulama ni aliran dia begitu. Ada yang boleh tolak ansur, ada yang tegas, ada yang macam-macam. So kita faham benda ni cukup untuk kita. Dan benda ni bukan bahan untuk bertentang, bergaduh, berbalak sampai nak jadi hal dalam masyarakat. Bukan itu masalah dia. Baik, dia kata dan hujah mereka ini bahawasanya mensunatkan itu membawa kepada takhirkan waktu maghrib daripada awal waktunya sedikit. Golongan yang macam An-Nakhai, dia kata bid'ah tu siapa yang buat qabliyah maghrib ni. Alasan dia apa dia? Dia kata maghrib ni masa dia singkat, masa dia pendek. Kita piduk lepas bang piduk buat qabliyah maghrib, kita mentakhirkan masa maghrib. Itu tidak bagus, dia kata. Itu alasan yang diberikan oleh dia. Dan kata setengah mereka itu pada jawab segala hadis yang menunjukkan sunat sembahyang itu bahawasanya mansukh dan yang muhtam ialah sunat kerana beberapa hadis yang sahih. Dia kata ikut sukalah, buat tak buat ikut suka. Kita nak tahu alasan dia. Baik. Tajuk baru bab ma jaa fi man adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghrub asy-syams. Iaitu bab yang datang pada mereka yang mendapat ia satu rakaat daripada asar sebelum masuk matahari. Ini cerita orang yang sembahyang asar dia dah hujung lah. Macam hero gambar Hindustan. Kereta api dah jalan dah, dia baru main. Ligan kereta api ni, ligan-ligan dan lagi tu lompat bergantung di ujung tu. Dia cerita dia dulu. Dia dengan sembahyang ni pun dulu. Enggak tu jadi Hindustan saja dia ni. Hingga tu jadi hero Hindustan saja. Waktu dah nak habis tu, masa tu lah kalang kabut masuk pancung ambil ayat semayang baru masuk satu, baru rakaat yang tidak satu rakaat bunyi bang lah masuk waktu semayang lain lah. Ambil kelak sangat tu jadi Hindustan. Ingat, ini cerita dia. Ketahuilah saudaraku, dapat beberapa masalah daripada hadis yang akan datang ini. Ialah daripada menyebutkan orang sembahyang yang mendapat satu rakaat asar. Kemudian daripada hadis rakaat dan tinggal lagi 3 rakaat, maka masuklah dia sembahyang yang menyempurnakan asarnya itu 3 rakaat itu di dalam waktu maghrib. Dia dan 1 rakaat aja sedikit bang masuklah maghrib. Apa hal dengan dia ni? Adakah sembahyangnya itu sah ataupun tidak? Itu perbahasan dia. Orang yang macam ni sembahyang dan 1 rakaat masuk waktu sembahyang lain, sembahyang dia tu sah ke tak? Itu dia tu. Dan jika sah, adakah dihukumkan sembahyang itu tunai ataupun qada? Satu, sah ke tak? Yang kedua, kalau kita kata sah sembahyang dia, sembahyang tu nak kira tunai ke nak kira qada? Pasal apa? Pasal 1 rakaat dalam waktu, 3 rakaat di luar waktu. Sembahyang dia kira tunai dan kira qada ke? Itu perbahasan yang kedua. Baik, maka daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini dapatlah jawabnya. Dia kata, hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka rak'ah min as-subh qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subh. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapat dia akan 1 rakaat subuh dahulu daripada terbit matahari, maka sesungguhnya mendapat ia akan subuh itu secara tunai. Nabi kata begitu. Tidak buat kerja apa-apa semalam ni, duk lekat poster ke apa ke, tidur pukul 3, pukul 4 lagi, bangkit subuh, tengok lagu nak cerah tak cerah, dia jadi mamun. Ini apa ni, bini dia kata apa subuh dah nak habis dah, tak semayang lagi. Bangkit cepuh dia kata, pergi masuk pancung, gosok gigi pun tak ada, apa pun tak ada, nak ambil ayat semayang pun ambil yang rukun-rukun aja, lompat ke sejadah, takbir Allahu Akbar, baru 1 rakaat habis waktu. Lah kan ada jam semayang ni,
bila habis waktu tu, dia main waktu syuruk tu, dia bunyi teng teng teng. Allah, kata dan satu rakaat dia, tangan sebelah yang bergendung, sebelah lagi tu terpulai ke bawah, dia jadi bergendung. Apa hal ni? Oh, kalau berdasarkan hadis daripada Abi Hurairah ni, Nabi SAW kata faqad adrakat subuh, dia dapat subuh itu, maknanya dikira subuh dia tunai. Tuan tengok yang kata agama kita ni, tuan. Allahu Akbar. Punya, nak kata apa ni, punya tolak ansur Islam ni. Siapa kata Islam ni syadid? Siapa kata Islam ni cengeng? Siapa kata Islam ni nak menyusahkan orang? Islam ni dengan serba kelonggaran, Islam ni dengan serba kemudahan, Islam ni dengan rukhsah dia, dengan tak menekan orang. Islam, itulah hari ni orang duk bawa fiqh hari ni orang kata fiqh taisir, ataupun orang kata fiqh muyassar, fiqh yang memberi mudah kepada orang-orang Islam. Kita tak maulah nak pergi ambil fiqh yang bagi susah kita, sedangkan benda tu kadang-kadang benda khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab, berbeza pendapat. Tiap-tiap satu pendapat ada sokongan nas dia dan sebagainya. Kenapa kita pilih hak susah? Kerana susah tu akan menyebabkan orang lari daripada Islam. Ini cerita dia. Sedangkan Islam ni sebenar-benarnya dia main atas satu spirit. Nabi kata inna dina yusrun, sesungguhnya agama ni yusrun, dia mudah. Mudah agama ni. Walan yushadad dina ahadun illa ghalaba, dan tidaklah satu orang yang duk buat bagi susah-susah hal agama ni, melainkan ghalabah, melainkan esok dia akan ditewaskan oleh agama dia. Akhirnya dia kata Islam ni betul payah dia. Walhal Islam tak payah. Cara hang mentafsirkan Islam tu menjadikan Islam payah kan. Ini cerita dia. Baik. Jadi berdasarkan hadis ni tadi, dia kata Nabi SAW beritahu, siapa yang sembahyang subuh dan satu rakaat lagi dah sekeluar waktu, dia mendapat subuh itu secara tunai. Sambung hadis tu, wa man adraka min al-'asri raka'ah qabla an taghrub asy-syams faqad adraka al-'asra. Dan siapa yang mendapat dia daripada sembahyang asar tu satu rakaat dahulu daripada masuk matahari, dia sembahyang asar pun begitu juga, dia dan satu rakaat ya bang maghrib lah, tiga lagi terlepas keluar, maka mendapat dia akan asar itu. Nabi kata dapat juga lah kat dia. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Abi Hurairah itu hadis yang hasan lagi sahih. Dan dengan dialah berkata ashab kita dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Dan bermula makna ini hadis di sisi mereka itu ialah bagi orang yang uzur, seumpama seorang yang tertidur daripada sembahyang, ataupun satu orang yang terlupa sungguh-sungguh, maka jaga dia ataupun teringat dia pada waktu terbit matahari dan pada waktu masuknya. Itu dia. Imam-imam mazhab ni, contohnya Imam Syafi'i sendiri, dia kata diberi kemaafan kepada orang yang dan satu rakaat, 3 rakaat lagi keluar waktu ni, dia anggap dia sembahyang tunai ni bagi orang yang macam tadi. Dia kata orang yang uzur dalam arti kata apa? Dia terlena. Bukan itu amalan dia. Bukan dia jenis hero Hindustan bukan. Bukan itu amalan dia. Cuma hari itu dia terlena. Tak ada kapal gerak dia. Jaga-jaga tengok dah. Gelap ni gelap nak malam ke, gelap nak subuh ke, dia dicelau begitu. Dia kata kat bini dia, mangkit awal. Bini dia mangkit awal apa? Ni nak maghrib bukan nak subuh. Tu kah aku tak mayang sah ni. Dia tertidur. Kerana tertidur tu, dia jadi lewat sangat dan satu rakaat saja dalam waktu. Kes yang macam ni, Imam Syafi'i kata tak apa. Kalau saja-saja semayang dia sah, Imam Syafi'i kata tapi berdosa dia kerana taksir dia, kerana cuai dia, kerana saja-saja dia. Begitu, berdosa tapi semayang itu sah. Begitu. Baik. Sama lah macam orang tanya, ustaz pakai cincin emas tak apa kalau lelaki-lelaki? Semayang sah tak ada. Semayang dia tak ada sangkut dengan cincin emas dan cincin berlian, dia tak ada sangkut. Semayang rukun, segala syarat, segala apa kita penuhi, kita patuhi, mudah-mudahan semayang dia sah.
Tapi perbuatan dia semayang pakai cincin emas tu, perbuatan itu berdosa. Dia tak ada sanggup kau. Dia duduk sanggup kita pakai cincin emas semayang tak sah dah. Dia tak ada sanggup kau. Sama lah dengan kes yang kita kata ni pun. Perbuatan dia buat lengah-lengah waktu semayang sampai hujung waktu, yang akhirnya dan satu rakaat aja 3 lagi terlepas keluar waktu, perbuatan dia itu berdosa. Tapi sembahyang dia sah. Begitu. Baik. Masalah dia kata sempadan sembahyang tunai. Yang ni kita dah bincang dah bulan lepas. Cerita sempadan sembahyang kita dah bincang bulan lepas. Tuan tengok bawah tu. Masalah waktu wajib sembahyang bagi 5 macam orang, iaitu budak, orang gila, orang pitam, orang haid dan nifas dan orang kafir. Dia kata ni bagi kes kepada 5 orang ni. Yang pertama, budak. Tiba-tiba balik. Dia budak. Budak maksudnya belum balik. Tiba-tiba dia mimpi ke dia apa ke dia balik. Immediately daripada dia mimpi itu, immediately selepas itu dia wajib kena mandi dan dia wajib kena sembahyang. Tak sembahyang berdosa. Macam tu. Demikian juga halnya dengan orang gila. Masa gila tu dia tak sembahyang tak berdosa, pasal dia tidak mukallaf. Dia siuman balik daripada gila dia, daripada dia siuman tu immediately dia kena sembahyang. Kalau daripada siuman dia tu tinggal 2 minit dia lagi nak habis waktu, dia tetap kena sembahyang waktu yang masih ada 2 minit. Itu maksud dia. Demikianlah halnya dia kata dengan orang yang pitam, pengsan, sopa juga pengsan. Dia sedang maghrib nak habis lagi 5 minit. Dia wajib kena sembahyang maghrib. Walaupun tadi dia pengsan itu setengah hari, tapi dia jaga-jaga tu, maghrib ada lagi 5 minit, dia wajib kena ambil sembahyang, kena sembahyang. Demikianlah halnya dengan orang perempuan yang haid ataupun nifas. Apabila suci dia, immediately dia tak boleh tangguh-tangguh dah. Suci, kena pergi bersih, kena mandi, kena apa, kena sembahyang. Tak boleh kata, apalah itu terus sembahyang. Tak boleh. Kalau dia buat lagu tu, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia kata dan mendapat mereka itu akan 1 rakaat daripada waktunya. Nescaya lazim akan dia sembahyang. Kalau masa baki dekat dia tu, sekira-kira kalau dia sembahyang dan 1 rakaat, dia tetap wajib kena sembahyang. Kalau tinggal masa tu 1 rakaat aja kalau sembahyang, pun dia wajib kena sembahyang. Macam tu punya cerita. Baik, yang ni apabila seorang budak jadi baligh sebelum habis waktu asar 1 rakaat misalnya, nescaya wajib atas dia sembahyang yang demikian itu juga kepada 4 macam orang lagi. Sama lah dia kata 5 golongan ni sama, iaitu apabila ciuman orang gila ataupun apabila sedang orang yang pitam, nescaya lazim atas dia sembahyang pada waktu itu juga. Maka kiaslah seumpama yang baki itu. Dan jika didapatnya kurang daripada 1 rakaat, yakni seperti dan takbiratul ihram saja, maka padanya 2 qaul bagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pertamanya, tiada wajib kerana mafhum hadis tadi kata kalau dan 1 rakaat. Kalau dan takbir saja, satu pendapat kata tak wajib sembahyang. Dan yang asah daripada keduanya di sisi ashab Syafi'i, lazim akan dia sembahyang. Kalau dan takbir ya Allahu Akbar saja pun habis waktu, tetap wajib kena sembahyang. Dia macam tu. Kerana bahawasanya mendapat dia 1 juzuk daripada waktu sembahyang itu, maka bersamaan jua sikit ataupun banyaknya. Dan kerana bahawasanya tiada disyaratkan qadar sembahyang itu dengan sempurnanya dengan ittifaq, maka saya ugialah bahawa tiada dibezakan di antara takbir dengan 1 rakaat. Dan takbir berwajib sembahyang, apatah lagi dan 1 rakaat wajib kena sembahyang. Baik, masalah 3 rakaat di luar waktu itu qada'kah namanya, dia kata. Kalau sembahyang ni 3 rakaat selepas keluar daripada waktu, adakah itu dinamakan qada'? Tadi kita dah bincang dah, saya baca 2 kali. Baik, yang bawah tu dia kata sembahyang qasar dapat 1 rakaat saja dalam waktu, bolehkah ditunaikan bakinya qasar di luar waktu? Yang ni kena baca. Kita nak pergi Kuala Lumpur, kita bertolak, katalah daripada sini kita bertolak pukul 2 petang. Kita tolak pukul 2 petang, kita duk ingat nak buat jamak takhir. Kita niat kata nak buat jamak takhir, tak lagi sampai di tapak, tak lagi kita nak buat jamak takhir di situ. Kita niat macam tu.
Bertolak pi singgah Parit Buntang, lepas tu singgah Ipoh, singgah apa-apa semua tu berceleret tu tak semayang lagi. Sebab tu ingat nak semayang di Tapah. Sampai di Tapah, waktu asar pun habis lah. Dia nak main maghrib dah. Kita tak buat lagi jamak takhir Zuhur dengan asar. Jamak takhir Zuhur dengan asar tak buat lagi. Maghrib nak masuk dah. Baru kalang kabut berhenti dekat RNR Tapah, berhenti baru loncat masuk dalam surau dia, ambil ayat semayang bumbang semua, takbir Allahu Akbar dan satu rakaat masuk maghrib. Apa hal dengan dia ni? Semayang dia sudah di luar waktu. Adakah dia boleh sempurnakan semayang Zuhur asar dia secara jamak dan fasal? Ataupun tak boleh dah. Pasal semayang itu sudah terkeluar daripada waktu asar. Itu satu perbahasan lain. Dia kata, ada tuan jadi benda macam ni? Ada. Syekh ada buat ghalib ni banyak dalam masyarakat ni. Jenis kaki ghalib ni lah, ya Allah. Sampai orang panggil lengai. Lengai ni, dia ghalib ni okey lagi. Lengai ni teruk dia. Dia lengai. Dia lembab, dia lengai. Abang 10 kali pun duk, tak pasti lagi. Dia jadi, ataupun dalam bahasa ni, orang kata ut. Ut ni teruk. Oh, dia kata dia ni ut sungguh. Ut ni tak tahu nak apa. Dia lengai. Semayang ni jenuh suruh. Tak suruh, tak buat. Dalam duk suruh tu pun dia takhir waktu sampai baru nak semayang. Ada jenis orang macam ni ada. Dan kata Imam Nawawi, dengan khilaf ulama masalah tadi, dia kata zahir faedah khilaf pada orang yang musafir yang niat sembahyang dia qasar. Dan sembahyang ia di dalam waktunya serakaat dan baqinya kemudian daripada waktu. Macam kita kata tadi. Dia nak buat jamak takhir Zuhur dengan asar, tiba-tiba dia dan sembahyang satu rakaat ayat baru Zuhur jamak takhir ni. Baru Zuhur satu rakaat, tiba-tiba masuk maghrib. Baik, apa jadi? Maka jika kita kata sekaliannya dianggap sebagai sembahyang tunai, maka harus sempurnakan sembahyangnya dengan qasar. Kalau kata keteluk waktu pun dianggap kata sembahyang tu sembahyang tunai, maknanya dia macam biasalah. Zuhur dia buat 2, asar dia buat 2. Dia kata. Baik. Dan jika kita kata sekaliannya qada ataupun setengahnya qada, setengahnya tunai, nescaya wajib dia menyempurnakan 4 rakaat. Dia kata. Baik. Jika kita katakan bahawasanya yang luput di dalam musafir itu apabila mengqada ia akan dia di dalam musafir, wajiblah menyempurnakan akan dia. Maksud dia apa? Dia kata salat itu sudah jadi qada, maka tidak boleh dia qasarkan lagi. Dalam kes sembahyang qasar, dia jadi macam tu pula. Nampak? Pentingnya kita nak justify sembahyang yang terkeluar tu dia anggap tunai ataupun qada. Kalau kita yakin kata tunai, masih boleh buat jamak qasar. Boleh buat 2 rakaat, Zuhur 2, asar 2. Tapi kalau kita anggap kata sembahyang itu sudah jadi qada, maka tidak boleh buat qasar. Tak boleh dah, berarti dia jadi sembahyang qada. Zuhur kena buat 4, asar kena buat 4. Itu punca perbahasan tentang sembahyang yang terkeluar waktu ni tunai ataupun qada. Pasal dia membawa implikasi hukum yang lain. Dia macam tu. Baik, masalah sembahyang subuh ataupun asar habis waktu sebelum salam, sah ke sembahyang ulang juga tadi. Kita dah baca dah, tengok tajuk baru. Dia kitab ni, dia punya trend macam tu, dia dah sebut dah bincang dah tajuk tu, tak dia ulang balik. Jadi tadi kita dah faham dah, ulang dia tak faham pula. Dia boleh jadi, macam tu pun dia boleh jadi. Tadi dia pun faham dah. Bila ulang-ulang balik, dia faham tu mana pun. Jadi tak faham pula. Jadi tak usah baca lagi 2 kali, tak lagi dia punya proses. Baik, tengok tajuk baru. Bab maja'a fil jam'i baina as-salataini. Ini cerita dia apa? Bab yang datang pada menyatakan mengumpulkan antara 2 sembahyang fardu. Okey, dia nak bincang ni bukan tajuk sembahyang jamak saja. Dia nak bincang ni boleh tak boleh sembahyang jamak ni dibuat dalam keadaan lain. Kita duk faham sembahyang jamak qasar ni boleh buat ketika musafir. Yang tu tak payah bincang banyak, semua orang faham. Baik, orang sakit boleh tak buat sembahyang jamak? Hujan lebat boleh tak kita buat sembahyang jamak? Ataupun dalam suasana takut boleh tak kita buat sembahyang jamak? Ni dia ada bab ni dibincangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ada orang tanya, Allah ni pun ada orang tanya.
Dia kata, ustaz nak tanya ni anak saya aksiden jatuh motor, tangan semen sampai ke siku lah apalah semua. Jadi kalau nak semayang tiap-tiap waktu, tiap-tiap kali nak semayang, nak kena ambil ayat semayang. Boleh tak ustaz kita buat jamak? Nak semayang tapi nak buat jamak. Jadi kurangkan sikit susah payah nak ambil ayat semayang kepada orang yang dalam payah ni, dalam sakit ni. Baik, tu kita baca apa agama nak kata tentang benda ni. Ketahuilah saudaraku, bermula menghimpunkan dua semayang fardu itu bermata-mata jua harusnya. Jamak semayang ni bukan bila-bila masa boleh buat. Dia ada waktu boleh buat, ada waktu tak boleh buat. Dia nak abang itu. Yang ni harus satu orang itu mengumpulkan antara dua sembahyang, seperti sembahyang Zuhur dan Asar dalam satu waktu. Begitu juga boleh dikumpulkan Maghrib dengan Aisyah dalam satu waktu, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi bahwasanya Nabi SAW ada memperbuat yang demikian itu. Baik, hadis dia apa dia? Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashr wa baina al-maghrib wal 'isha bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Ini hadis yang kontroversi. Hadis yang kontroversi yang menjadi perbincangan ramai ulama. Baik, apa cerita dia? Diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, telah mengumpul Nabi SAW antara Zuhur dan Asar dan antara Maghrib dan Isya di Madinah dengan ketiadaan kerana takut dan tiada kerana hujan. Ada hadis lain kata Nabi biasa buat sembahyang jamak kerana hujan. Kerana hujan Nabi buat sembahyang jamak. Ada hadis kata Nabi biasa buat sembahyang jamak kerana khauf, kerana takut. Nabi jamak siap-siap sembahyang. Mai pula hadis yang kontroversi, hadis riwayat Ibni Abbas ni pula dia kata Nabi biasa jamak sembahyang sedangkan tidak kerana hujan dan tidak kerana takut. Tapi Nabi buat sembahyang jamak. Ini cerita dia. Baik. Lihat takwil hadis ini pada masalah yang akan datang 123 nanti. Dia akan bincang takwil hadis ni. Dan kata Tirmizi lagi, faqila li Ibni Abbas ma arada bidzalik. Qala arada an yuhrija ummah. Maka ditanya orang kepada Ibni Abbas yang meriwayatkan hadis ni, apakah kehendak Nabi dengan yang demikian itu? Bila Ibnu Abbas kata Nabi biasa jamak semayang Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isya, sedangkan tak ada pasal hujan dan tak ada pasal takut, tapi Nabi buat jamak. Orang tanya balik dekat Ibnu Abbas, depa kata ma arada bi dzalik. Pasal apa yang Nabi jamak tu? Kalau bukan kerana hujan dan bukan kerana takut, Nabi jamak pasal apa? Depa tanya. Jawab dia apa dia? Dia kata arada an yuhrija ummata. Maksud dia apa? Jawab dia, menghendaki Nabi SAW tidak memberi masyaqqah, memberi susah kepada umatnya. Itu dia. Nabi ini tak mau bagi umat dia jadi susah. Nabi ini kira nak bagi orang semayang, jangan tak semayang. So, kita bincang hari itulah. Kata orang duduk di hospital, tangan daripada siku sampai ke pergelangan tangan semen. Habis dia nak semayang macam mana? Mereka kata orang, dia abang kata ni hang nak semayang ni, hang kena ambil ayat semayang dan kena tayamum dua-dua sekali. Dah lah kawan tu tangan semen, kaki semen, kita tidur, abang nak suruh dia tanggung bunyi semen pula saya belakang. Dia kata apa? Dia kata kalau begitu tak payah semayang. Dia kata cantik, terus tak mau semayang. Dan kalau nak jadi payah macam ni, dia kata tak tahu semayang. Dia kata Tuhan bukan tak tahu siapa sakit, ambil. Kerana hang pergi bagi petua kat dia, bagi susah, dia terus tak semayang. Sedangkan dia ada jalan lain yang mudah. Pihak kan dia ambil ayat semayang macam biasa. Cuma bila mai tang tempat semayang tu, sapu ke atas semayang tu saja. Lepas tu semayang. Dan semayang itu sah dan tidak perlu ulang sembahyang lagi. Itu jawapan mudah, dan jawapan itu juga didokong oleh Imam Syafi'i
rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i sendiri bagi 3 jalan nak selesai masalah tu. Mula-mula dia bagi susah. Lepas tu dia cadangkan yang kedua pun masih susah. Imam Syafi'i dengan ijtihad dia yang ketiga, dia bagi mudahnya. Macam mana? Macam kita kata tadi. Anggota wuduk yang berbalut ke, yang bersimen, kalau hari ni simen apa semua, bila mai ambil ayat semayang tang tu, dia sapu dia atas semen tu saja. Dan terus sampai basuh kaki. Kalau kaki pun semen, sapu buat atas semen balut tu saja. Lepas tu semayang. Dan Imam Syafi'i kata semayang itu sah, tidak perlu ulang lagi. Ada pendapat kata pula tu semayang hormat waktu je, esok kena qada balik. Imam Syafi'i tak pernah kata begitu. Kenapa kita memilih jalan susah untuk nak buat ibadat? Maka bila kita bagi jawapan yang mudah, maka mudahlah orang untuk nak buat ibadat. Dia banyak kan kalau kita tengok benda-benda khilaf di kalangan ulama mazhab ni pun macam-macam. Kalau sebut pun jadi riuh kat masjid aja. Pasal kita tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar, kita jadi riuh. Kan? Contoh kita kata dalam bab daging babi. Daging babi, Imam Syafi'i seorang aja yang mengatakan daging babi ini najis mughalladhah. Dia kata najis berat. Yang apabila kita sentuh dia, kita kena sama. 3 mazhab besar lagi. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki dengan mazhab Hanbali. Dia berkata daging babi ini mutawassithah. Sama macam najis-najis lain saja. So cara suci dia kata memadai dengan basuh bagi hilang ain najis dan hilang apa warna atau apa hilang, maka sudah bersih. Imam Syafi'i bab daging babi ini dia kata mughalladhah daging babi ini. Sedangkan tidak ada ayat Quran secara jelas kata babi itu mughalladhah. Tidak ada dalam hadis yang sahih yang mengatakan babi itu mughalladhah, tak ada. Cuma itu pendapat hasil ijtihad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ijtihad dia petah macam tu. Timbul masalah lah kalau kita berpegang dengan ijtihad itu. Timbul masalah. Jumhur 3 mazhab kata najis mutawassithah. Alasan mereka apa dia? Dia kata dalam Quran Allah sebut 3 benda dalam satu ayat. Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Allah kata dan diharamkan ke atas kamu maitah bangkai, dam darah, walahmul khinzir dan daging babi. Bangkai, darah, daging babi Tuhan sebut dalam satu ayat. Kalau bangkai itu najis mutawassithah, kalau darah itu najis mutawassithah, pasal apa babi jadi mughalladhah? Itu hujah 3 mazhab. Pasal apa pula dia kata babi itu satu jadi mughalladhah? Kalau babi itu mughalladhah, dia kata bangkai pun mughalladhah, darah pun mughalladhah. Dia kata hujah 3 mazhab lagi. Jadi bila kita teliti balik tengok hujah ni, nampak betul juga. Tapi Imam Syafi'i dia adalah alasan-alasan dia, walaupun tidak bersandar kepada nas yang konkret, tetapi dia main dengan ijtihad dia mengatakan babi ini mughalladhah. Kan? 3 mazhab yang merupakan jumhur mengatakan babi bukan mughalladhah. Dia berkata dia mutawassithah, sama macam tai cicak, sama macam tai orang, sama macam bangkai, sama macam nanah, sama macam darah. Kedudukan dia sama, basuh macam biasa saja. Baik, masalah timbul yang tuan-tuan bila ada orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam, Cina masuk Islam. Bila dia kena balik ziarah mak pak dia, walaupun dia masuk Islam, mak pak dia juga. Dalam Quran surah Luqman Tuhan kata dah, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Walaupun hang masuk Islam, kan? Tapi dengan ibu bapa kena buat baik macam biasa. Termasuk di dalam ma'ruf, di dalam buat baik itu ialah ziarah mak pak. Walaupun dia masuk Islam, dia kena ziarah pak dia, dia kena ziarah mak dia. Walaupun mak pak dia tak masuk Islam, mak pak dia masih lagi orang bukan Islam yang duk makan babi di tangannya. So bila dia pergi rumah mak pak dia, susah lah. Pasal dengan babi ni, tuan-tuan tahu lah, dia makan cakwe tiaw pun dia lepas babi bubur. Dia buat gulai pun dia buat gulai babi. Segala koyok belanga, pinggan, mangkuk, segala cawan, gelas, minum di rumah dia semua bekas tu belakang. Jadi sekali-sekali anak masuk Islam ni balik pergi, dia nak kena samak semua sekali ke? Oh, takkan begitu pun. Tapi kalau kita berpegang mengatakan dia mughalladhah, kena samak. Jadi susah. Jadi adakah soalannya, adakah Islam macam tu? Memberi susah
kepada kes-kes yang seumpama ni. Jadi bila tengok balik, oh rupanya 3 mazhab lagi tidak kata mughalazah. Mana di sana ada pendapat yang kuat yang didokong oleh 3 mazhab lagi mengatakan dia mughalazah. Cuma masalah kita hari ini, kita daripada kecil-kecil sampai hari ini, kita biasa dengan Nabi itu mughalazah. Jadi malam ni dengar lagu ni pun dia kata mughalazah itu lah. Dia kata apa, kena bagi dia cari tanah, cari debu, dia tamak juga. Dia kata aku tak berhenti lagi, tak buat benda ni. Tak apa lah, tak salah juga. Pasal itu pendapat Imam Asy-Syafi'i, tidak salah. Tapi tujuan kita beritahu ni apa dia? Supaya kita tambah ilmu. Kita tahu kata, oh bab ni di kalangan mazhab ada cerita macam ni. At least dia menjadi satu tambahan ilmu kepada kita semua. Cakap tu aja. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Imam Tirmizi, bermula hadis Ibni Abbas ini sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah, dan telah meriwayatkan dia oleh Jabir bin Zaid dan oleh Sa'id bin Jubair dan Abdullah bin Syafiq al-Aqili, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Ibni Abbas daripada Nabi SAW lain daripada itu. Baik, masalah mengumpulkan antara 2 sembahyang yang berdosa. Dia nak beritahu jamak bukan sembarang masa boleh jamak. Ada kadang-kadang kita jamak jadi berdosa. Dia kata baik, wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan berdosa mengumpulkan 2 waktu sembahyang di dalam satu waktu jikalau dengan tiada uzur. Tak ada pasal-pasal nak duduk jamak, kan? Saja-saja suka hati nak pergi jamak, dia kata boleh jadi berdosa. Dia kata macam kita ni main-main tadi sembahyang maghrib, nak sembahyang maghrib kita beritahu ni lah macam ni lah, kita jamak tu kan, maghrib dengan isya, tak lagi kuliah, habis kuliah kita pecah belah. Bagus dia satu fatwa apa bagi kita tu. Main ni pun dengar, ustaz kata takkan takdir pun. Cantik wala tak boleh awal. Sebarang waktu, sebarang masa, suka hati tak boleh. Agama ni bukan dengan otak ciptaan kepala kita. Yang tu kita kena ingat. Apa juga benda mesti ada tanda-tanda yang konkret. Okey, so dia nak beritahu di sini. Dia kata tak boleh kita duk pergi buat sembahyang jamak ni sebarang waktu suka hati. Tak boleh, dia kata. Katanya Ani bin Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man jama'a baina as-salataini min ghairi 'udhrin faqad ata baban min abwabil kaba'ir." Dia kata diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, siapa kumpulkan antara 2 sembahyang dengan ketiadaan uzur, saja syok-syok nak buat jamak, maka sesungguhnya telah mendatang ia akan satu pintu daripada beberapa pintu dosa besar. Dia kata tak boleh suka hati. Agama, tentang agama tak boleh buat suka hati kita, tak boleh. Itu member bukan Islam, dia sembang. Dia tak ingat dia dekat masjid ni kan di mana dulu ni, dia main sembang. Dia kata kat saya, dia kata dia betul-betul respect dengan Islam. Dia bukan orang Islam, tapi dia main abang lah kita. Dia kata dia betul-betul respect, dia tabik dekat Islam ni. Pasal apa? Dia kata pasal Islam ni, dia kata semua benda standard. Pergi di mana pun, terus kata Malaysia, terus kata Indonesia, terus kata Thailand, pergilah ke negara Europe pun, pergilah ke negara Arab pun, pergilah ke negeri China, Taiwan, Hong Kong, mana pun yang ada community, ada masyarakat orang Islam, sama sembahyang fardu 5 waktu. Tak ada pun nak tambah jadi 6, 7, 8, nak potong jadi 2, tak ada. Mana negeri pun orang Islam sembahyang waktu 5 waktu. Dia kata Jumaat, dia kata serupa mana negeri pun, dia kata sembahyang Jumaat dimulai dengan khutbah. Dia kata dia ni pun orang jenis baca buku jenis ni. Khutbah pun nak serupa. Khutbah, lepas tu duduk sat, lepas tu khutbah. Mana negeri pi pun yang ada orang Islam, sembahyang ni sama.
Lagi dia kata semayang. Dia kata, tengoklah negeri orang putih. Tu imam orang putih ke, tu imam Arab ke, tu imam orang Siam ke, tu imam orang apa-apa pun, semayang kira Fatihah baca. Baca pun serupa. Semayang pun 5 waktu sama, bacaan Fatihah pun sama. Semua sama. Dia kata ini satu benda saya cukup respect sama Islam. Dia kata apa Islam? Kita duduk dengar ni. Okay. Tak serupa kita. Dia kata. Dia kata satu tempat saja. Dia kata satu rumah berhala dengan satu rumah berhala. Dia ni buat lagu dia buat lagu dia tak sama. Dia kata saya itu hari saya pergi. Dia kata saya punya saudara mati. Saya pergi duduk dekat dengar itu mereka punya adumai jampi mereka ni duduk baca. Dia kata dia duduk dengar apa yang dia dibaca. Lepas tu ada satu siapa akan mati, panggil orang lain pula main baca. Dia duduk banding baca tu baca tak serupa. Habis dia pergi tanya dekat kawan ada baca jampi ni. Dia kata apa pasal you main baca dengan tanam yang itu baca tak serupa. Jawab kau ni apa? Dia kata suka hati lah aku nak baca apa. Dia pun suka hati dia nak baca apa. Dia kata dia ni yang dengar ni, dia dengar jawapan ni, dia balik duduk fikir. Dia kata apa ni? Agama ni boleh buat suka hati tak? Agama ni kalau betul-betul Tuhan buat turun main, tentu Tuhan bagi standard semua orang sama. Kalau Tuhan buat turun main, dia buat main satu ya, semua ikut satu tu. Dia ni boleh buat ikut suka dia ni mimpi apa ke dia buat suka dia ni apa ke dia suka dia. 5 tempat 5 macam tu ada. Dia kata ni betul-betul Tuhan buat turun main kan hampa tu kelentong kami kat selama ni. Dia main macam tu punya soalan dalam diri dia. Dia suat tangan dia betul. Dia kata apa? Main. Dia pun ingat nasihat dia suat tangan dia kata asyhadu an la ilaha illallah dia tarik balik. Dia tarik balik kan. Sajalah kita pun kan. Dia tarik balik. Dia kata dia pun tak berstandard. Hang sudah mengaku hati hang sudah cakap Islam betul. Islam pergi mana pun semua standard hang sudah ada satu respect sama Islam. Awak saya tak mau masuk Islam, kata dekat dia. Oh, nanti dulu dia. Atau kata ambil time sikit apa, baca bagi banyak lagi apa semua, apa-apa mai tanya. Kita kata dia. Nampak tuan-tuan? Saya nak abang satu. Yang saya nak abang, Islam tidak boleh kita reka. Itu yang saya nak abang. Islam kita tak boleh reka. Macam mana Tuhan abang, macam mana Nabi abang, macam tu kita kena abang. Kalau dibuka pintu, dibuka ruang kepada kreativiti dalam agama, reka nak buat macam mana? Lingkup Islam. Islam jadi serupa mereka dua. Kita tak boleh reka. Nak buat satu benda, nanti dah. Ada dah dalam Quran kata benda, ada dah dalam hadis kata benda ni. Ni yang nak buat ni ambil di mana? Tak ada sandaran, kita KIV. Nanti tak ada. Barulah satu dunia kita boleh dapat standard. Kita buat tak menyimpang daripada petunjuk Allah dan daripada pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasional dia, logik dia di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata mengumpulkan antara dua sembahyang secara suka hati ini seolah-olah kita ni masuk terlibat di dalam membuat satu dosa besar. Kerana dia kata mengeluarkan sembahyang daripada waktunya dengan sengaja, maka kerana itu kita berdosa. Kalau ada sebab tak apa, saja berdosa. Dia kata. Dan kata At-Tirmizi ada seorang daripada titik periwayat hadis yang ini tadi ni dhaif pada sisi ahlul hadis. Dia kata. Baik. Masalah waktu mengumpulkan dua sembahyang. Kata At-Tirmizi dan bermula amal atas hadis dalam masalah yang tadi kita baca apa? Di sisi ahlul ilm bahwasanya tidak boleh jamak antara dua sembahyang melainkan di dalam musafir ataupun ketika di Arafah. Ini sahaja kata Imam At-Tirmizi yang kita boleh buat sembahyang jamak bila musafir dengan di Arafah. Itu saja kata Imam At-Tirmizi. Dan telah mengatakan tidak mengapa oleh setengah daripada ahlul ilmi daripada kalangan tabi'in pada jamak di antara dua sembahyang bagi orang sakit. Ini dia main. Sebahagian daripada ulama mengatakan apa? Dia kata orang sakit boleh jamak sembahyang. Dia kata, baik, itu pendapat. Dengan dialah berkata Ahmad dan Ishaq. Dan kata setengah daripada ahli ilmi ni ulama lah. Boleh dijamakkan antara dua sembahyang kerana hujan. Itu satu lagi. Okey, sakit pun boleh jamak, hujan pun boleh.
Dan dengan dialah berkata Imam Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Imam Syafi'i kata kalau hujan boleh jamak sembahyang. Jadi bagi orang yang dia lazimkan diri dia dengan sembahyang jemaah di masjid. Dia lazimkan diri dia dengan sembahyang jemaah di masjid. Jadi dia main maghrib nampak pokok hujan ni, nampak cukup ni lah. Dia takut ni tak lagi hujan lebat, dia kata apa semua tak boleh balik dari. Jadi kalau balik lah ni tak boleh main lah selepas sembahyang jemaah. Kalau tunggu tak lagi tak boleh balik. Okey, buat sembahyang jemaah. Buat sembahyang jemaah, dia dapat sembahyang jemaah untuk dua-dua waktu sembahyang tu. Lepas tu dia balik sebelum hujan. So alasan hujan ni mengikut sebahagian ulama, dia kata boleh dilakukan. Itu. Baik. Ini bagi orang yang ahli sembahyang jemaah di masjid. Aduh dia rumah tak boleh. Dia ada rumah, ada elok nampak pokok hujan jemaah buat. Tak boleh lah kan. Ini bagi kes yang macam ni. Dan tiada memikir Syafi'i akan harus bagi orang yang sakit itu jamak di antara dua. Imam Syafi'i kata orang sakit tak boleh jamak. Imam Syafi'i kata orang sakit tak boleh. Kalau hujan dalam kes kata tadi boleh. Sakit tak boleh kata Imam Syafi'i. Apa alasan Imam Syafi'i? Alasan Imam Syafi'i sebab dia tidak jumpa satu nas pun yang mengatakan Nabi ada buat ataupun Nabi suruh orang yang sakit buat sembahyang jamak. Kerana tidak ada nas, Imam Syafi'i kata tak boleh. Itu alasan Imam Syafi'i. Maka pada mazhab yang mengharuskan jamak bagi orang sakit itu ada beberapa kelakuan tersebut di dalam kitab Al-Mazahibul Arba'ah. Satu daripadanya, jikalau orang sakit itu pengsan, maka kembali ingat dia di dalam waktu pertama, maka haruslah dia jamakkan asar di dalam waktu zuhur. Dia pengsan. Jadi bila jaga-jaga dah selesai waktu, maka dia bolehlah jamak. Waktu yang dia tertinggal tadi ni dia boleh jamak, dia kata. Kerana takutkan hilang akal pula ataupun sebaliknya. Dia ni jenis begitu, jenis tak pengsan. Orang berat kereta pun dia pengsan, periuk jatuh di dapur pun dia pengsan. Dia ni jenis raja pengsan. Raja pengsan. Ada jenis ada. Raja latah ke tu? Dia kira anak latah kan? Cucuk, macuk. Dia raja latah. Hak lagi teruk pada tu raja pengsan. Dia tak boleh ada benda terkejut jatuh tengah. Pengsan. Hak jenis raja pengsan ni, kalau dia takut ni tak lagi nak pengsan, dia boleh sembahyang dia. Dikawut dari kejadian dia boleh kawut. Kawut. Baik. Baca lagi masalah yang akan datang. Dia kata, masalah mengumpulkan antara dua sembahyang bagi orang sakit dan dalilnya. Kata Imam Nawawi. Tuan-tuan dengar. Ini Imam Nawawi. Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i. Dalam kisah tadi kita sebut contoh kisah daging babi tadi ni mughallazah ke mutawassithah. Imam Syafi'i dia kata babi mughallazah. Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i tapi dia kata mutawassithah. Nampak? Imam Nawawi ni kalau kita baca Baharul Mazi ni memang dia tu petik kata pasal Imam Nawawi lah. Pasal apa? Imam Nawawi tulis kitab Majmu', kitab fiqh Imam Syafi'i dia tulis. Jadi rujukan banyak kepada dia. Kata Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, kata Imam Nawawi. Ini alim besar. Imam Nawawi alim besar. Dia meninggal umur 40. Dia tak menikah. Dia bachelor. Mr. Bachelor. Sampai mati. Dia tak menikah dan dia mati muda. Umur 40 sudah mati. Imam Nawawi. So Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Tapi ada satu dua benda yang Imam Syafi'i kata macam ni, dia ada pendapat lain. Di antaranya dalam kisah tadi ni, dalam kisah daging khinzir ni. Dia kata khinzir ini mutawassithah. Ini Imam. Baik, tengok apa pula Imam Nawawi kata. Dalam hal menjamakkan sembahyang bagi orang sakit, Imam Syafi'i kata tak boleh. Kita tengok apa Imam Nawawi kata. Kata Imam Nawawi, dan setengah daripada ulama menanggungkan, mana ihtimalkan hadis yang tadi itu dalil untuk mengumpulkan, untuk jamak dua semayang dengan sebab sakit ataupun seumpamanya. Imam Nawawi dia setuju orang sakit boleh jamakkan sembahyang. Pasal apa? Pasal dia merujuk dengan pendapat orang-orang ulama-ulama yang lain. Dia kata daripada barang yang maknanya daripada segala uzur. Dan inilah qaul Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali, dan Qadhi Husain daripada ashab kita, dan telah memilih akan dia oleh Al-Khitabi dan Al-Mutawalli dan Ar-Ruyani daripada ashab kita
dan ialah yang mukhtar, yang terpilih pada ta'wil bagi zahir hadis itu. Jadi ada beberapa ulama setuju mengatakan orang sakit boleh jamakkan sembahyang dia. Itu pendapat di kalangan ulama fiqh. Dan telah memilih akan dia, dan ialah yang mukhtar, dan bagi perbuatan Ibnu Abbas dan muwafaqah bagi Abi Hurairah. Dan kerana bahawasanya masyaqqah pada orang sakit itu lebih lagi ke atas orang yang hujan. Itu alasan dia. Kalau kerana hujan pun dibenarkan untuk jamak semayang, apatah lagi orang sakit. Sudah tentu orang sakit lebih-lebih lagi boleh diberikan kelonggaran untuk jamak sembahyang. Itu pendapat yang didokong oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendapat ini dipersetujui oleh Imam Nawawi. Baik, di kalangan ulama hadis, mereka kata jamak yang dibolehkan ini ialah jamak suri. Dia kata, ini ada satu tuan-tuan buka dalam kitab-kitab, ada perbahasan tentang benda ni. Orang sakit ni boleh buat jamak, tetapi jamak tu dia panggil jamak suri. Jamak suri ni, suri daripada perkataan suar, gambar. Jamak suri, jamak yang pada zahirnya nampak macam jamak, tetapi sebenarnya tidak jamak. Maksud dia apa? Maksud dia, orang sakit ni adalah baik disuruh mereka ni semayang zuhur ujung waktu. Elok dia habis semayang zuhur asar, masuk waktu asar, dia semayang asar. Nampak zahir macam dia jamakkan zuhur dengan asar, tetapi dia tak jamak. Dia semayang zuhur dalam waktu zuhur, tapi ujung waktu. Sekira-kira dia habis semayang zuhur tak lama, masuk asar, dia semayang asar. Maka yang semayang dia sekali saja untuk buat dua semayang. Sembahyang ini di kalangan ulama hadis dia panggil jamak suri. Jamak yang nampak gambaran macam jamak, tetapi sebenarnya tidak jamak. Jadi hak ni tuan-tuan, jamak suri ni kita ada buat. Hak tak sakit ni ada buat. Kan? Jadi hak sakit tu tak dah kata lah kawan sakit. Ni hak tak sakit ni pun duduk buat lagu tu juga. Lohok ni ambil pukul 4.40 baru semayang lohok. Pasal apa? Pasal 4.50 masuk azhar. Jadi 4.40 baru semayang zuhur. Habis-habis semayang zuhur orang dengan tasbih, tarik biji tasbih dengan zikir dengan apa, bang asar cantik kata elok. Pagi asar pula jamak suri juga dia pun, kan? Yang ni tak elok lah. Bagi orang yang tak ada apa susah, tak ada masyarakat sakit apa-apa, jangan buat begitu. Semayang awal waktu. Jamak suri ni untuk orang sakit, kerana nak kurangkan ambil ayat semayang banyak kali tu. Bagi kes-kes yang macam ni, sebahagian besar daripada ulama menganjurkan buat macam ni. Pasal apa? Pasal sembahyang jamak bagi orang sakit ni tidak ada nas, tidak ada sandaran. Maka ulama sebahagian tak berani nak kata boleh buat. So jalan selamat, buat inilah sebagai satu jalan keluar kepada masalah orang sakit ni. Baik, itulah seterusnya saya kata. Kemudian dia kata, dan telah berjalan satu jamaah daripada a'immah kepada harus jamak kepada hadir, yakni ketiadaan musafir kerana hajat. Bagi mereka yang tidak mengambil akan dia menjadi adat. Jangan duk jadikan adat saja suka-suka, tak boleh. Dia kata nak pergi buat jamak suka-suka hati, tak boleh. Dan ialah perkataan Ibnu Sirin dan Ashhab daripada Ashab Malik, dan telah menghikayatkan oleh Al-Khitabi daripada Al-Qaffal dan Asy-Syashil Kabir, dan Ashabul Syafi'i daripada Abi Ishaq, dan satu jamaah daripada Ashabul Hadis, dan telah memilih akan dia oleh Ibnul Munzir, dan menguatkan dia oleh zahir perkataan Ibni Abbas di dalam hadis itu. Dan katanya hadis yang tadi ini arada an yuhrija ummata, artinya menghendaki Nabi bahawa tak memberi masyaqqah kepada umatnya. Nabi tak bagi umat dia susah, maka tiada diilatkannya dengan sakit dan tiada lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian di bawah tu dia kata, dan kata At-Tirmizi pada akhir kitab sahihnya, tiadalah di dalam kitab aku ini hadis yang diijma'kan oleh umat Islam atas meninggalkan amal dengan dia, melainkan hadis Ibni Abbas di dalam masalah tadi. Dan hadis tiba-tiba telah dikeluarkan oleh Imam Nawawi akan beberapa orang mengamalkannya, sebagai yang diterangkan di dalam syarah Muslim. Maka menunjukkan Imam Nawawi itu ialah seorang ulama besar,
yang luas tatak dan pengetahuannya, dan amat tinggi martabat alimnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Itu dia Imam Nawawi, dia berani mengatakan ada di kalangan ulama seperti Ahmad bin Hanbal yang membenarkan orang sakit buat sembahyang jamaah. Dia kata ternyata Imam Nawawi ini satu orang yang hebat dari segi keilmuan. Kemudian insya-Allah lepas ini tuan-tuan, insya-Allah lepas ini kita akan masuk fi bud'il azan. Ini tajuk yang menarik. Dia nak cerita tentang asal usul asal usul permulaan azan. Macam mana di kalangan sahabat-sahabat ni dah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila sampai di Madinah ni jadi satu masalah. Nak bagi tahu dekat orang kata dah masuk waktu semayang, nak panggil orang mai semayang ramai-ramai tu macam mana cara? Azan tak disyariatkan lagi. Macam mana cara? Ada seorang kata lah macam ni, kita goyang loceng. Nabi kata tak boleh, itu serupa macam orang Nasrani. Nabi kata gereja pukul loceng. Nabi kata tak mau macam tu, tak mau ikut orang. Seorang pula kata lah macam ni, kita cuk trompet. Apa tu? Trompet tanduk bunyi begitu kan, bila bunyi begitu kira masuk waktu sembahyang. Nabi kata itu serupa macam Yahudi. Seorang pula kata, ya Rasulullah, kita cucu api ya. Cucu api begini menyala besar-besar. Bagi orang nampak kata tu api dah menyala dah, masuk waktu sembahyang dah, jom berkat. Nabi kita tak mau, tu pun serupa orang juga. Serupa Majusi, serupa Yahudi tu api juga. Nabi kita tak mau. Lepas tu balik, macam balik fikir Nabi kita, pakai fikir kepada faedah apa itu mai abang. Dalam pada tu Allah ilhamkan kepada beberapa orang sahabat tentang cara azan. Kita akan tengok hadis tu secara detail. Siapa yang diilhamkan tentang azan kita dengar hari ini. Bila main Nabi dengar, Nabi kata apa. Kemudian ada pula seorang lagi sama mimpi macam dia, dan diterima itu sebagai cara untuk nak panggil orang sembahyang. Okey, itu satu bab kita akan tengok. Kemudian dia akan main bab fi tarjih fil azan. Tarjih ni di sisi ulama hadis. Tarjih ini maksud dia ulang dua kali. Bila nak bang tu mula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali. Dua kali itu dia panggil tarjih. Dalam masyarakat kita, dia faham tarjih ni lain. Dia faham tu bila nak bang tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, baru dah tak pelan tu dia kata tarjih. Tak lagi pula asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, baru dah. Saya pula asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammad, dia kata baru dah. Dia kata hak sebut pelan dulu tu, lepas tu baru dah tak pelan tu dia panggil tarjih. Itu salah faham. Di sisi ulama hadis kita akan baca tajuk ni. Tarjih itu apa? Tarjih itu maksud dia ulang. Tiap-tiap satu tu ulang dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah dua kali. Dua kali itu dia panggil tarjih. Kita akan tengok perbahasan detail dia selepas ni. Lepas itu dia main tajuk fi ifradis salat. Nak cerita kata ada hadis yang mengatakan qamat tu ifrad satu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekali dah. Dia tak ulang macam mana bang tadi tarjih dua kali, dia sekali. Itu satu hadis. Dia main pula satu tajuk ma jaa anna al-iqamah matna. Qamat ni dua-dua kali ulang. Ini yang menjadi salah satu hadis yang dipegang oleh Hanafi. Jadi kita tak boleh bila kita semayang dengan sahabat-sahabat kita yang Hanafi ni, kita jadi imam, kita kata dia qamat macam tu. Kita kata, qamat apa tak boleh dah. Kalau kita faham, kita tak perlu 1000 orang dalam 2 jam.
Kita dengar dia buat lagu tu, oh kita faham dia ni Hanafi. Kita hormat. Itu pegangan dia berdasarkan ijtihad Imam Abu Hanifah, dan ada hadis dia. Dan kita akan tengok hadis dia itu insya-Allah. Kemudian dia akan main tajuk bab majaa fit tarassal fil adab. Tarassal ni maksud dia apa? Disuruh mata bang ni dia tarassal dia. Apa? Lanjut. Tak mau buat bang sekejut-sekejut dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu ni kopi lagu tu. Kalau ada orang sakit jantung jatuh. Dia tak buat dia ni bang ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama. Nabi kata azan, dia kata mesti tarassal. Tarassal tu Allahu Akbar, Allah. Tarassal. Nabi kata. Kemudian termasuk di dalam perbahasan tentang tarassal ni, dia akan bagi tahu lagu. Boleh tak boleh kita bang, kita ambil irama Hindustan. Bang dia tu bunyi macam kuc-kuc matahari. Boleh tak boleh? Dia akan ada perbahasan tentang benda. Dan tuan-tuan tu dengar di beberapa masjid, banyak masjid tu bilai ni macam-macam. Kita dengar ni bang ke dia tu menyanyi keroncong, kemudian dia pun dia irama dia tu. Dia punya irama dia tu, Allah. Kan? Jadi boleh tak boleh kita pergi buat lagu macam-macam tu. Ataupun dari segi lagu azan pun ada hadis beritahu nak kenal macam mana lagu dia. Nanti kata tajuk-tajuk ni bila kita baca menarik tu. Banyak benda sebenarnya yang kita pun tak tahu. Bila kita baca tu ada hadis rupanya bincang benda-benda macam ni. Itu ilmu. Itu yang kata ilmu untuk tambah diri kita. Baik. Kemudian dia mengenai fi idkhalil usbu' al-udhuna 'inda al-adhan. Cerita Tok Bilal bila bang dia masukkan jari dalam lubang telinga. Itu buat dah hadis. Ingat, bila azan dia kata ni macam-macam. Tok Bilal yang ni pun saya ni tak kata lah. Lagu tangan sebelah saja di pipi. Lagu buah dua belah kepak, lagu macam mana burung garuda nak terbang tu. Ada lagu buah di pipi saja. Ada hak tepuk lubang telinga sampai dua belah sampai tak dengar apa orang kata belakang bunyi, mikrofon bunyi tak bunyi pun dia tak dengar. Ada yang bubuh jari masuk dalam lubang telinga. Mana satu yang menepati hadis yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gaya ni dengar, kadang-kadang gaya ni kalau buat dalam masjid dia pun gaya kita reka. Kita pun tak tahu ambil mana, kan? Jadi bila kita mengaji ni kita tahu. Oh, rupanya ini yang sunnah. Ya, macam kita ada buat contoh imam sembahyang, kan? Bila dia sembahyang apa semua habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia menghadap kiblat ke, dia menghadap belah kanan ke, imam ni. Dia menghadap belah kiri ke, dia turun kursi menghadap makmum ke. Ada tak ada hadis yang menceritakan tentang apa Nabi buat selepas Nabi bagi salam? Kita nak tahu secara pasti lagu mana Nabi buat begitu. Kita tengok kebanyakan hari ini assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam ni dia nanti diri sampai dekat hadis Allahumma anta salam wa minka salam, baru dia kursi kanan kiri. Tu imam kebanyakan masjid buat begitu. Dia buat lagu tu pakai apa? Adakah dia ada jumpa hadis kata lagu tu? Ataupun dia pun tengok tu imam sebelum dia buat lagu tu? Ataupun apa? Apa pun tak salah. Nak menghadap mana pun tak salah. Tapi hadis yang main ni cerita Nabi menghadap ke mana. Jadi bila kita tahu tu, dia satu apa? Satu kepuasan dekat kita. Kita tahu kata oh ini cara ni ada hadis beritahu Nabi buat macam ni. Kita rasa menyawa lepas. Kita tahu. Tuan-tuan, tahu dengan tak tahu ni dia tak salah. Tak tahu ni dia jadi macam orang cerita orang buta pergi pegang gajah. Orang buta pegang gajah. Lepas orang buta pergi kat gajah, ni gajah ada depan hang pergi pegang. Dia ni pergi pegang kaki. Oh, dia kata gajah ni macam tiang. Dia kata. Pasal apa? Dia pegang kaki. Hak kawan pergi pendapat ekor, dia kata gajah halui hangai daripada abang tak ni ekor halui. Kan? Hak dia pergi pegang-pegang telinga. Dia pegang gajah ni dia lembu kipas begitu aja. Nampak tuan-tuan? Maknanya apa? Pasal mata tak nampak. Kita dengan agama pun macam tu lah.
Kalau mata kita tak nampak agama ni, kita dengan tanggapan yang bermacam-macam terhadap agama ni. Bila kita nampak lawas semua tu agama, barulah kita rasa dia manis. Yang kata agama tu manis dia macam mana. Itu aja, cerita dia macam tu aja. Dia main cerita pasal jodoh jari masuk lubang telinga, kemudian fit taswi bil fajri, dalam sembahyang subuh, azan dia as-salatu khairun minan naum, kan? Apa dia cerita dia. Kemudian cerita tentang sembahyang subuh 2 azan. Kita akan jumpa dalam hadis yang akan datang. Azan fil lail, dia kata pada waktu malam. Zaman Nabi sembahyang subuh 2 azan. Azan mula azan Bilal. Azan Bilal itu tak masuk waktu lagi, itu masih malam. Bila azan kedua, azan Ummu Maktum, baru masuk waktu subuh. So zaman Nabi bila dengar azan Bilal kira masih malam. Bila dengar azan Ummi Maktum, maksudnya apa? Kalau orang puasa dah tak boleh makan. Bila azan Ummu Maktum kan akan datang, tajuk yang akan datang. Jadi tuan-tuan, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua. Mari kita mengaji. Saya mengajar pun saya tambah pengetahuan. Tidak semua benda saya mengajar ni saya tahu dah. Saya pun tak tahu setengahnya. Sebab kita mengaji sampai universiti sampai peringkat mana pun, kita tak akan cover semua ilmu ada-ada. Hak mana jadi silibus muqarrar kita tu saja yang kita belajar. Hak lain tu asyik rajin kita rajin gitu. Tak ada telinga di masjid, kita dapat ekstra ilmu. Kalau tidak, tu sana masuk paisa bila kita belajar. Banyak benda kita tak tahu. Kemudian yang bila kita duk baca ni, baru kita baca ni pun tambah. Tuan-tuan yang mendengar pun dapat tambah. Saya dapat kebaikan, tuan-tuan dapat kebaikan insya-Allah. Tuan-tuan doa saya doa tuan-tuan insya-Allah. Semua kita share. Kebaikan ni banyak di sisi Allah. Di sisi Allah kebaikan ni banyak. Tak ada siapa tamu nak ambil seorang. Pakat-pakat kongsi seorang sikit, kita sama-sama dapat kebaikan. Itu yang Nabi pesan, yang Nabi tinggal pesan tu dekat kita. Carilah kebaikan, pasal abwabul khair, pintu-pintu kebaikan ni ada banyak. Jangan berhenti usaha mencari kebaikan. Kerana Allah dengan perbendaharaan kebaikan dia nak bagi kat kita. Cuma Allah nak kita usaha, baru dia nak bagi. Mari kita usaha sambil kita doa. Kita pun tak mau jadi orang yang ada ilmu tapi buang ilmu ke tepi. Kita nak jadi orang ada ilmu tu berbeza kita. Tak ada manusia, tak ada bumi tak timpa hujan, tak ada manusia tak ada buat salah. Tak ada minta ampun. Ya Allah, ini aku punya silap. Selama ni aku jahil, aku tahu lagu ni, maka aku buat lagu ni. Dengan tambah ilmu yang aku dapat ni, aku tahu aku nak buat itu silap, cukup silap dekat tu je. Hak ke depan aku nak buat begitu je. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan hati kita, Allah bantu kita untuk jadi hamba Allah yang saleh di sisi Dia. Wallahu a'lam. Bulan depan, untuk maklumat semua, bulan depan kuliah ada 2 tempat saja. Taman Berang, Tanjung dengan Padang Tenusu saja. Di tempat lain semua dibatalkan. Kerana memberi ruang kepada tuan-tuan untuk berdemokrasi. Kan? Peluang bagi untuk berdemokrasi. Dengan elok-elok buat keputusan dulu di pangkal. Dengar. Kan? Bagi peluang untuk berdemokrasi. Nah, yang baik daripada Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Mulk.
di